Selamat petang, salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ulasan tanpa sempadan, bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde. Hari ini kita mau bercakap tentang apa yang dikatakan Najib telah menghina parlimen dan telah mengelirukan parlimen. Daripada itu, satu keratan akbar atau satu keratan daripada sabudin.com saya ingin bacakan dan kongsikan kepada Anda. Dan menurut daripada tulisan ini, Najib wajib dihadap ke jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen. Kenapa Najib mau diambil tindakan? Ikuti terus perkongsian ini, pendedahan ini. Tapi sebelum itu, sila tinggalkan komen Anda tentang isu di mana Najib mengatakan bahwa tidak ada satu sen pun uang daripada rakyat membayar 1MDB atau uang daripada kerajaan. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam perkongsian ini sehingga dikatakan Najib seperti menghina parlimen dan mengelirukan parlimen. Berikutan ucapan membahas titah yang di Pertuan Agong di Dewan Rakyat baru-baru ini yang dilihat telah mengelirukan apabila Najib mengatakan tiada satu sen pun uang rakyat digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Kau percayakah itu? Kalau kau percaya, tinggalkan komen ini di sini. Kalau kau tidak percaya pun tinggalkan komen di sini juga. Bagi saya secara pribadi, saya setuju dengan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Keuangan kita, yang mana beliau menyangkal kenyataan Najib Tun Razak ini, Najib bos kamu yang tak malu itu, mengatakan bahwa tiada satu sen pun uang rakyat digunakan. Saya tidak setuju dan saya tidak percaya karena sudah disangkal oleh Menteri Keuangan Malaysia pada saat ini, sekarang ini, yaitu Tengku Zafrul sendiri telah membuat penyangkalan atau menyangkal bahwa apa yang dikatakan Najib itu adalah tidak benar. Jadi kalau sudah Menteri Keuangan yang cakap, kenapa tidak mau percaya? Siapa Najib? Najib sekarang hanya seorang penasihat kepada UMNO. Beliau tidak ada apa-apa jawatan. Jadi bagaimana beliau tahu tentang hal itu? Selalunya beliau tidak tahu apa-apa. Bila ditanya di mahkamah, saya tidak tahu. Tapi kali ini banyak pula dia tahu. Tinggalkan komen Anda kalau kamu bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Tengku Zafrul, bahwa apa yang dikatakan oleh Najib itu disangkal oleh beliau dan tidak benar. Najib Razak kini telah diadukan kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen. Nah, syukurlah supaya apa yang mengelirukan ini, apa yang menjadi perdebatan sekarang ini dapat diputuskan dalam jawatan kuasa kebebasan dan hak-hak parlimen. Aduan tersebut telah dilakukan oleh ahli parlimen Damansara yaitu Tony Phua. Menurut beliau, apa yang dikatakan oleh bekas Perdana Menteri itu bukan sahaja mengelirukan, malah perbuatannya menghina parlimen. Jadi menurut Tony Phua, kenyataan Najib itu, perbuatannya itu adalah mengelirukan dan menghina parlimen. Ini boleh disifatkan sebagai menghina majlis. Secara spesifik, dia telah hina Dewan Rakyat dalam beberapa perkara, kata Tony Phua. Bukan satu perkara, beberapa perkara. Apatah lagi Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz kemudiannya juga menyanggah kenyataan Najib itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Najib itu telah disanggah sendiri oleh Tengku Zafrul pada ketika itu juga. Jadi bermaksud ada yang benar-benar mengelirukan. Menurut Tengku Zafrul, bagaimana Tengku Zafrul menyanggah? Apa yang Tengku Zafrul katakan sebenarnya? Dengar betul-betul nih. Kau share video ini supaya semua orang tahu apa yang berlaku. Bukan daripada cakap-cakap Najib, tapi daripada Menteri Keuangan sendiri. Menteri Keuangan sendiri. Oke, Tengku Zafrul kalau kamu mau tahu, dia bukan ahli politik. Dia hanya senator yang dilantik menjadi Menteri Keuangan. Jadi kita boleh percaya, lebih percaya. Kalau saya lebih percaya beliau berbanding ahli politik. Menurut Tengku Zafrul, Najib adalah silap apabila mengatakan tiada uang rakyat digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Kerana kerajaan telah pun membayar sejumlah 6,5 bilion ringgit untuk faedah hutang tersebut sahaja. Ini baru faedah utang. Tahu faedah utang? Bunga. Bunga, orang kampung cakap itu bunga lah. Kalau kau pinjam duit, kau bayar itu faedah dia. Jadi yang kita bayar sekarang ini 6,5 bilion untuk faedah hutang tersebut. Belum prinsipal dia.
Bayaran faedah itu adalah daripada uang rakyat dan hutang prinsipal belum dibayar kerana tempoh matangnya masih lagi lambat lagi, ujar Tengku Zafrul. Dengan sanggahan tersebut, Tengku Zafrul itu, Najib bukan saja dianggap mengelirukan Dewan Rakyat, malah seperti cuba menyelewengkan fakta demi untuk memperlihatkan dirinya seolah-olah bersih dari skandal 1MDB. Siapa lah yang mau cakap bersih, Najib ini boleh bersih daripada skandal 1MDB? Namanya sekarang dijajah di mana-mana. Paling penting dia dijajah namanya di Amerika Syarikat. Dalam Mahkamah Amerika Syarikat. Ini mahkamah yang bukan kecil. Ini mahkamah yang antara terbesar di dunia, paling dipercayai di dunia, yaitu Amerika Syarikat. Jadi namanya terjajah di sana sini. Kalau mungkin hanya dibicarakan di negara-negara yang kecil, negara-negara tidak berkuasa besar, mungkin namanya tidak dijajah. Tapi oleh kerana di Amerika Serikat, habislah nama Najib dijajah ke sana sini. Dan mungkin sudah didengar juga oleh Peguam Diraja di UK, juga sudah didengar oleh Baginda Ratu Elizabeth. Persoalan juga untuk kamu sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen Anda berkaitan dengan percubaan Najib untuk mendapatkan Peguam Diraja UK. Adakah Anda rasa Najib akan berjaya mendapatkan khidmat Peguam Diraja UK itu atau tidak? Sebab saya sudah post sebelum ini, Peguam Diraja UK itu bukan alang-alang, bukan calang-calang orangnya. Itu orangnya bukan calang-calang. Bayarannya luar biasa, dikatakan dalam pendedahan saya sebentar tadi, bayarannya lebih mahal berbanding peguam biasa. Jadi dari mana duit Najib? Sedangkan duit Najib dibekukan dan juga pengeluaran hanya 100.000 sebulan dibenarkan. Dari mana duit Najib? Dan mahukah Peguam Diraja UK yang penuh integriti itu untuk membantu Najib yang sedang dijajah namanya sebagai terlibat di dalam, terkait di dalam skandal rasuah terbesar di dunia, yaitu 1MDB. Dan mahukah, persoalan yang seterusnya, mahukah Ratu Elizabeth, Baginda Ratu Elizabeth meluluskan permohonan Najib ini untuk mendapatkan Peguam Diraja UK? Kita teruskan. Najib seharusnya sedar membayar faedah adalah sebahagian daripada urusan membayar hutang dalam sistem perbankan konvensional. Ya, seperti kita berhutang membeli rumah selama 25 tahun misalnya. Beberapa tahun awal selepas perjanjian ditandatangani adalah pembayaran faedah semata-mata. Soalnya, sebagai kerajaan, apabila ia membayar faedah hutang tersebut, dari manakah wang itu diperoleh jika bukan daripada wang milik rakyat? Najib kena jawab ini. Soalnya, sekarang ini sebagai kerajaan apabila ia membayar faedah hutang tersebut, daripada mana wang itu diperoleh jika bukan daripada wang rakyat? Sebab itu, dalam hal ini perbuatan Najib yang senang-senang dan seolah-olah berfantasi mengatakan tiada wang rakyat digunakan untuk membayar hutang 1MDB adalah perbuatan yang sangat jelas mengelirukan Dewan Rakyat. Lagipun Najib sudah berada di luar kerajaan, jauh sekali mengetahui urusan perbelanjaan wang kerajaan sebagaimana kedudukan Tengku Zafrul sebagai Menteri Keuangan. Nah, ini yang saya cakap tadi. Siapa Najib untuk mengatakan tidak ada bayaran utang, tidak ada bayaran duit daripada milik rakyat untuk membayar 1MDB? Sekarang dia sudah lama bukti ada terlibat di dalam pentadbiran kerajaan. Walaupun Perdana Menteri kita sekarang adalah Ismail Sabri Yaakob, tetapi Menteri Keuangan adalah Zafrul. Dia lebih tahu banyak tentang keuangan negara, pembayaran utang di sana sini. Jadi kenapa Najib bercakap begini? Nah, dikatakan oleh Tony Pua, dia mengatakan mungkin Najib sedang berfantasi. Berfantasilah kali kan. Lagipun Najib sudah berada jauh daripada kerajaan, jauh sekali mengetahui urusan perbelanjaan. Sudah tentu penjelasan Tengku Zafrul lebih dipercayai berbanding sembang Najib itu. Saya percaya dengan Tengku Zafrul. Kamu percaya siapa? Nak percaya Najib atau Tengku Zafrul? Sebab dulu 2-3 tahun yang lepas ada kata-kata, ada mengatakan Najib difitnah lah, tiada kes lah, 1MDB lah, sebagainya. Hari ini Najib sudah dijatuhkan hukuman atas kes SRC Internasional, 12 tahun penjara, 210 juta denda. Dan sekarang pula pendedahan paling hangat di Mahkamah Amerika Serikat
mengaitkan pula Najib Tun Razak. Jadi itukah yang dikatakan fitnah, dan adakah itu juga adalah satu benda yang tiada kes? Maka Speaker Parlimen seharusnya menerima usul Tony Pua untuk merujuk Najib kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan Parlimen itu sebagai pengajaran kepadanya. Saya pun rasa ini bagus, bukan saja kepada Najib, tapi kepada semua ahli Parlimen yang cuba-cuba mau mengelirkan ahli Parlimen maupun rakyat. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda tentang isu pada kali ini, yaitu Najib dicadangkan untuk dihadapkan kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan Parlimen. Saya Nazilin Unity, bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde, ulasan tanpa sempadan. Jangan malu-malu, kita jumpa lagi. Bye-bye.